atas limpahan kurnianya kita masih lagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pimpinannya untuk kita dapat sama-sama berkumpul di rumah Allah yang mulia ini dalam mendengarkan sebahagian daripada sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita nikmat taufik dan hidayah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menambahkan diri kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita kembali pada pelajaran Sirah Nabawiyah, di mana kita masih lagi membicarakan berkenaan dengan kisah berkaitan dengan peperangan Uhud, yang secara ringkasnya apa yang telah kita lepas bahawasanya peperangan Uhud ini dimulai seperti biasanya dengan berduel antara dua pasukan, dan semestinya pasukan kaum muslimin mendapat kemenangan dalam berduel tersebut sehingga mengorbankan 12 nyawa kaum musyrikin. Jadi kita sedia maklum bahawasanya peperangan di zaman dahulu bermula dengan adanya duel, pertandingan antara satu lawan satu. Satu lawan satu. Jadi begitu juga dengan peperangan Uhud pun begitu juga, ia dimulai dengan lawan satu dengan satu, sehingga ketika itu mati 12 orang dari kaum musyrikin. Mana biasanya itu diadakan duel itu 3 kali, tapi kali itu 12 kali. Dan 12 ini mati, orang-orang musyrik mati ketika itu. Maka bermulalah peperangan dengan hebatnya, dan setiap daripada kaum muslimin menunjukkan sifat keberanian mereka ketika itu. Dan apabila tercetusnya peperangan, orang-orang Islam ketika itu, walaupun kita sedia maklum mereka itu hanya berjumlah 700 orang, tetap mereka tidak menunjukkan sifat pengecut atau sifat merasa takut ataupun sifat risau. Pasukan kaum muslimin walaupun faham the reality of keadaan mereka ketika itu hanya berjumlah 700 orang, tetap berjuang seolah-olah mereka ini mempunyai jumlah yang ramai. Itu yang dikatakan di sini, setiap daripada kaum muslimin menunjukkan sifat keberanian mereka ketika itu. Bendera kaum musyrikin dipegang oleh puak Bani Abdiddar yang menjadi kayu pengukur kemenangan dalam peperangan di kala itu. Kita sedia maklum bahawasanya apabila bendera sebuah pasukan itu jatuh dan tidak lagi dibawa oleh mana-mana pihak, maka ternyata bahawa pihak tersebut atau pasukan tersebut kalah. Subhanallah. Jadi bendera orang-orang musyrikin ini dipegang oleh puak Bani Abdiddar, yang memang mereka ini ditugaskan untuk membawa bendera mereka. Subhanallah, kerana mereka ini mempunyai keberanian dan kekuatan dalam berperang. Sebab itu mereka ini ditugaskan untuk memegang bendera perang. Dan para wanita musyrikin pula memberikan kata-kata semangat buat para lelaki mereka yang sedang berperang. Di pihak kaum muslimin pula yang paling berada di barisan hadapan adalah Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abu Dujana radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi Sayyidina Hamzah itu daripada orang Muhajirin, dan Sayyidina Abu Dujana daripada orang Ansar. Subhanallah, ini paling ke hadapan, yang selalunya seperti mana telah kita katakan minggu lepas, dalam pusingan pertama ini, perang Uhud ini, dalam pusingan pertama ini, keberanian Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abu Dujana ini terselah. Sahabat-sahabat Nabi yang lain pun juga begitu, tetapi yang terselah ini adalah Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abu Dujana. Baik, Sayyidina Abu Dujana berbekalkan pedang yang diberikan oleh baginda, berserta kekuatannya berperang sehingga membunuh para musuh yang diperhatikan oleh Sayyidina Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Lalu keberanian beliau diakui oleh Sayyidina Zubair sendiri dalam peperangan tersebut. Subhanallah. Kerana Sayyidina Zubair ini menginginkan pedang Nabi SAW ketika itu. Tetapi apabila melihat bagaimana Sayyidina Abu Dujana menggunakan pedang itu melawan musuh dan sebagainya, maka beliau mengatakan bahawa pedang itu jatuh di tangan orang yang layak menerimanya. Subhanallah, ini semua secara ringkas apa yang telah kita lalui minggu lepas. Kemudian apabila seorang demi seorang pemegang bendera Quraisy gugur, sehingga lebih daripada 10 orang daripada Bani Abdiddar yang telah mati kerana memegang bendera tersebut, mereka tahu bahawa setiap yang memegang bendera pasti akan dikejar oleh kaum muslimin.
sehingga menyebabkan mereka tidak mahu memegang bendera mereka. Bendera orang-orang musyrikin dipegang oleh kaum Bani Abdidah, ya. Dan bendera kaum muslimin pula dipegang oleh Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, juga daripada kaum Bani Abdidah. Subhanallah. Baik. Jadi apabila kaum Bani Abdidah ni memerhatikan bahawa satu demi satu kaum mereka ini gugur kerana membawa bendera mereka, last-last ada orang yang nak pegang bendera. Pasal mereka tahu rezeki. Kalau pegang bendera itu akan kena kejar. Pegang bendera itu akan kena serang. Subhanallah. At the end of the day mereka tak mau pegang bendera itu lagi. Subhanallah. Ketika itu pasukan kaum musyrikin sudah menjadi kucak kacir. Termasuk Abu Sufyan sendiri sudah mula takut dan langsung lari ke belakang. Malah semua kaum musyrikin sudah mula berundur dan masing-masing menuju ke arah gunung tanpa mempedulikan kaum wanita dan harta mereka yang dibawa bersama. Jadi kita sedia maklum bahawasanya kalau ada orang yang masih memegang bendera tersebut, bermakna pasukan masih hidup. Masih lagi ada orang yang nak berperang. Tapi ketika keadaan sedang puncak kacir, orang sudah tidak pedulikan lagi untuk memegang bendera tersebut. Jadi sebab itu ini dinamakan sebagai pusingan pertama ni dah kalah. Maknanya orang-orang Islam dah menang, orang-orang musyrikin sudah kalah. Kerana bendera kaum musyrikin dah tak dipegang lagi, dah jatuh. Subhanallah. Dan itu sebab itu orang-orang musyrikin mereka mula berundur dan lari ke gunung. Ini masih pusingan pertama. Baik, orang-orang musyrikin, orang-orang Islam mengejar orang-orang musyrikin yang lebih daripada 2,000 orang berlari menuju ke arah gunung. Subhanallah. Tanpa mempedulikan kaum keluarga mereka, tanpa mempedulikan harta mereka yang mereka bawa. Baik. Itu kemenangan buat kaum muslimin sudah mula kelihatan walaupun belum lagi terbukti. Akan tetapi keadaan mula menjadi terbalik ketika sebahagian daripada mereka yang bertugas untuk tetap menjaga tempat yang terbuka di bahagian belakang di Jabal Rumah, iaitu Bukit Pemanah, mereka mula berselisih di antara mereka. Subhanallah. Nabi SAW sebelum peperangan Uhud berlaku ini, Nabi sudah mengatur pasukan dengan tempat yang sesuai, yang strategik. And on top of that, Nabi SAW ada backup plan, contingency punya plan, just in case kalau diserang kembali orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin ini menyerang orang Islam kembali, kat mana nak lari? Subhanallah. Semua ni dah well planned by Nabi SAW. Semuanya Nabi dah aturkan. Dan Nabi dah aturkan 50 orang di atas Bukit Pemanah. Kita sedia maklum. Subhanallah. Dan tempat itu tempat yang very strategic, tetapi pada masa yang sama itu adalah weakness point. The weakest point pada orang-orang Islam itu di Bukit Pemanah. Baik. Jadi orang-orang di atas Bukit Pemanah itu sudah mula berselisih. Dengan tidak disangka sebahagian daripada mereka yang bertugas untuk tetap menjaga tempat yang terbuka di bahagian belakang di Jabal Rumah, iaitu Bukit Pemanah, mereka mula berselisih di antara mereka. Sebahagian mereka berkata, untuk apakah kita masih menunggu di sini lagi, sedangkan musuh-musuh Allah telah mengundur diri. Ada sebahagian ulama atau sebahagian riwayat mengatakan, orang-orang yang bertugas di atas Bukit Pemanah ini, mereka ini turun ke bawah 40 orang. Ada yang mengatakan lebih daripada 40 orang turun ke bawah, bukan kerana nak mengambil harta ghanimah, bukan kerana nak mengambil, tapi nak menolong untuk kumpulkan, untuk collect semua the spoils of war. Jadi bila orang-orang Islam yang sedang mengejar orang-orang musyrikin yang sedang lari ke gunung, dah selesai peperangan, mereka tinggal ambil saja ghanimah tersebut. Tak payah susah-susah nak cari, tak payah. Jadi niat sahabat ni baik, nak kumpulkan supaya yang balik ni senang kan? Tapi yang mereka lupa adalah suruhan Nabi SAW untuk tetap di atas bukit tersebut. Jadi di ketika itu mereka ini masih lagi berselisih. Kenapa kita masih nak tunggu kat sini? Sedangkan musuh-musuh Allah telah mengundur diri. Orang-orang Islam sedang bahasa kita dah swipe, sapu semua ke gunung. Bermakna ni dah ambang kemenangan. Dan teman-teman kita juga sudah mula mengambil ghanimah pada musyrikin, sudah mula mengumpul harta ghanimah ketiga itu. Namun sebagian yang lain berkata, bukankah Rasulullah telah berpesan kepada kita untuk kita terus menetap di sini dan jangan meninggalkan tempat ini selagi belum ada perintah daripada baginda
walaupun kita melihat baginda terbunuh sekalipun, maka janganlah kita meninggalkan tempat ini. Jadi yang tidak mau turun itu mengingatkan kepada sahabat-sahabat yang mau turun bahawa Nabi SAW dah berpesan untuk kita tetap berada di sini walaupun Nabi dibunuh sekalipun. Sehinggalah Nabi menghantarkan keputusan untuk kita turun. Kenapa? Kerana Bukit Pemanah ni, sebelah belakang Bukit Pemanah ni tak ada orang boleh nampak. Jadi kalau kena serang dari belakang, bermakna tak ada orang boleh tahu. Jadi sebab tu Nabi SAW meletakkan 50 orang di atas ni, di mana sepanjang peperangan Uhud yang pada pusingan pertama, Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ketika itu belum masuk Islam bersama pasukannya 200 orang berkuda cuba untuk penetrate melalui Jabal Rumah tapi tidak berjaya. Masih lagi nak menyerang arah Jabal Rumah tapi tak berjaya. Subhanallah. Kerana Sayyidina Khalid bin Walid tahu tempat strategik. Jadi beliau nak naik ke atas, nak conquer tempat tu, nak menyerang daripada atas. Tapi tidak dapat kerana orang-orang Islam masa-masa sudah bersiap sedia ketika itu. Baik, jadi ketika ini sahabat ni mengingatkan antara satu dengan lain, jangan turun sampailah Nabi menghantar keputusan. Mereka yang hendak meninggalkan tempat yang penting itu menyaut itu adalah benar. Tetapi kita juga tidak diperintahkan untuk menunggu di sini sesudah tentera musuh mengundurkan diri dan dikalahkan oleh Allah, bukan? Jadi sahabat yang mengatakan nak mau turun juga kerana mereka mengatakan ini kita dah menang lah, maknanya bendera dah jatuh. Orang-orang Islam sedang mengejar orang-orang musyrikin ke belakang. Subhanallah. Jadi maknanya apa lagi kita nak tunggu? Jadi bermakna inilah jelas kita dah menang. Subhanallah. Cuma belum ada isytihar lagi. Baik. Demikianlah mereka terus menerus berselisih dan berdebat kerana sebagian mereka hanya ingin menuruti kemahuannya sendiri kerana melihatkan kemenangan yang sudah terbentang. Jadi ini yang terakhir kita lalu minggu lepas tentang apa yang berlaku berselisih di atas Jabal Rumah tersebut. Pada masa itu, Sayyidina Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu yang memimpin mereka untuk terus menetap di atas Bukit Pemanah berkata, janganlah kamu melanggar perintah Rasulullah SAW. Beliau berulang kali mengingatkan mereka agar tidak melanggar perintah baginda, tetapi peringatan beliau itu tidak dipenuhi. Subhanallah. Jadi dekat sini memang ada dua riwayat. Ada riwayat mengatakan mereka turun itu kerana nak mengumpulkan ghanimah sahaja. Ada yang riwayat mengatakan kerana mereka menyangka peperangan sudah selesai. Jadi dua-dua ada niat yang baik, tapi mereka melanggar perintah Nabi SAW untuk menetap di situ. Baik. Maka turunlah sebagian besar daripada mereka meninggalkan tugas mereka untuk mengejar harta ghanimah di bawah. Untuk mengambil, untuk mengejar, mengumpulkan harta ghanimah yang berada di bawah. Jadi ada yang mengatakan yang turun ketika itu 43 orang. Ada yang mengatakan 40 orang turun. Dan berbagai riwayat yang lain juga ada menyatakan beberapa jumlah-jumlah yang lain. Subhanallah. Ala kulli hal sebagian besar, the majority of them turun untuk dikumpulkan harta ghanimah di bawah. Baik. Ketika itu tentera berkuda yang diketuai oleh Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang belum masuk Islam ketika itu melihat dari tempat mereka bahawa sebagian besar dari pemanah-pemanah yang menjaga bukit tersebut sudah meninggalkan tempatnya masing-masing kecuali sedikit. Jadi Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, beliau ini kita tahu waktu kita membicarakan berkenaan dengan susunan pasukan musyrikin ketika itu, beliau berada di samping kanan. Jabal Rumah ni sebelah kiri. Jabal Rumah ni sebelah kiri orang Islam. Jadi maknanya depan Jabal Rumah ni betul-betul bertentangan dengan Khalid bin Walid. Subhanallah. Jadi Sayyidina Khalid bin Walid ni ingin di bukit ni daripada awal peperangan. Dia ingin ni tunggu peluang bila nak dapat peluang untuk conquer ni bukit. Subhanallah. Jadi bila dia melihat orang-orang Islam sedang mengejar orang-orang musyrikin, Sayyidina Khalid bin Walid bersama 200 orang pasukan, dia tak bergerak. Masih lagi berada di tempat mereka menunggu peluang untuk menyerang orang-orang Islam. Jadi kalau kita melihat gambaran bermakna orang-orang Mekah ni daripada atas, Madinah nanti pada bawah. Jadi Sayyidina Khalid ni dia masih tunggu dari atas ni, tunggu peluang. Orang Islam sudah mengejar kembali. Jadi ini ada station kat sini, tunggu peluang nak di sini. Subhanallah. Jadi Sayyidina Khalid ni apabila melihat orang-orang pemanah yang berada di atas ni sudah turun,
dan turun. Tinggal sedikit ni. Yang tadi 50 orang, bahasa kita kalau pemanah atau macam orang yang menembak sniper, 40 sudah turun, tinggal 10 orang ke atas, bermakna sudah lemah. Sudah lemah. Baik. Maka beliau langsung mengarahkan pasukannya seramai 200 orang untuk menyerang kaum muslimin dari arah belakang bukit. Jadi bila nak naik, bila menyerang dari belakang bukit, Jabal Rumah bila sudah tinggal 10 orang, tak mampu untuk lawan 200 orang. 10 lawan 200 orang. Impossible. Impossible. Subhanallah. Bermakna ini satu orang nak kena bunuh 220 orang. Jadi keadaan dalam keadaan orang-orang Islam banyak Nabi ke depan. Yang di belakangnya hanya Nabi dengan beberapa orang sahabat. Ada yang katakan ketika itu 30 sahabat, ada yang mengatakan hanya ada lebih kurang 14 sahabat, ada yang mengatakan 9 sahabat dan berbagai pendapat-pendapat ulama. Ala kulli hal, Sayyidah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu menyerang bersama 200 orang daripada arah belakang bukit. Jadi bila arah belakang bukit ini memang tak boleh nampak dia ada sun. Bermakna kita kata memang tiba-tiba diserang seperti ini. Subhanallah. Dengan mudahnya pasukan yang berjumlah 200 orang itu mengalahkan pasukan yang hanya 10 orang ketika itu, sehingga syahidlah 10 sahabat tersebut, termasuk Sayyidina Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu. Jadi keadaan orang-orang Islam yang sudah hampir menang ni, dah hampir menang ni maknanya, subhanallah. Mereka ini tidak mengambil masa yang lama untuk sampai kepada penghujung pusingan pertama. Kalau bahasa kita lah, maybe dalam pukul 11 tu dah settle lah boleh. Dah hampir menang dah. Dan subhanallah, kerana bila mana orang-orang musyrikin serang kembali, waktu tu baru zuhur. Maknanya sebelum tu dah menang tak maknanya. Subhanallah, sebab tu perang Uhud ni dia total ada 3 pusingan. Ada 3 pusingan. Baik. Jadi ini 200 orang mengalahkan 10 orang ini dengan senanglah maknanya. Bermakna memang susah atau bukan mustahil 10 orang itu mengalahkan 200 orang. Maknanya bahasa kita adalah hanya kerana lupa akan perintah Nabi SAW, niat mereka walaupun baik tapi melupakan perintah Nabi, semua yang berada di Uhud semuanya terbabit. Kemenangan yang sudah hampir berlaku menjadi terbalik menjadi kekalahan. Subhanallah. Setelah itu Sayyidina Khalid mengarahkan pasukannya untuk menyerang kaum muslimin dari arah belakang sehingga membuat suasana peperangan menjadi genting. Jadi sekarang ni kita melihat orang-orang Islam sudah mula ke hadapan. Orang-orang musyrik sudah berada di belakang. So sekarang seolah-olah bahasa kita, orang-orang Islam kat tengah, depan ni orang musyrik, belakang ni orang musyrik. Sekarang ni yang kejar 2,000, yang kejar mengejar lebih dari 2,000, orang-orang Islam mengejar ni lebih kurang dalam 600, lebih kurang gitulah. Belakang ni ada 200 orang. Jadi orang-orang Islam ni ketika mereka sedang berperang, mengejar orang-orang musyrikin ke arah gunung, mereka ni ada mendengar kat belakang mereka ni ada bunyi, kita kata teriakan-teriakan orang-orang musyrikin ketika itu. Mereka memanggil-manggil nama-nama berhala-berhala mereka. Memanggil-manggil. Jadi orang-orang Islam yang ke depan, mereka ni kata, orang musyrikin kat depan, yang kat belakang ni sama pula. Jadi bila mereka toleh ke belakang, rupanya mereka nampak Sayyidina Khalid bin Walid bersama pasukan sedang menyerang orang-orang Islam dari arah belakang. Jadi ketika itulah yang membuat perang menjadi genting. Orang sudah mula panik. Pasal bahasa kita macam kena sandwich kat tengah-tengah ni orang-orang Islam. Subhanallah. Sayyidina Ikrimah pula bersama pasukan yang melihat Sayyidina Khalid sedang menyerang dari arah belakang juga ikut kembali menyertai mereka. Jadi Sayyidina Ikrimah, anaknya Abu Jahal, juga belum masuk Islam ketika itu, nampak Sayyidina Khalid dari belakang pun join Sayyidina Khalid juga. Subhanallah. Jadi pasukan belakang ni daripada 200 orang pertama jumlah. Orang-orang Islam masih dalam keadaan seperti itu. Dan kita kena lihat bila Sayyidina Khalid datang bersama 200 orang pasukan, mereka ini pasukan berkuda. Jadi kalau zaman dulu orang yang naik kuda ni bermakna banyak advantage. Banyak advantage. Subhanallah. Orang-orang Islam pula yang pergi perang Uhud ni yang naik kenderaan cuma 2 orang saja. Yang lain semua berjalan kaki. Tak ada orang yang naik kuda lagi selain 2 orang. Subhanallah. Baik. Jadi begitulah kalau kita boleh bayangkan macam mana keadaan ribut ketika itu.
ribut. Subhanallah. Ketika itu pasukan muslimin berada di tengah-tengah musuh. Mereka mengejar kaum musyrikin di hadapan, sedangkan mereka juga diserang dari arah belakang. Ini bagaimana keadaan orang-orang muslimin yang dalam keadaan pucat kacir. Nak serang depan, pergi belakang. Nak pergi belakang, serang depan balik. Pasal bila orang yang belakang ini mengejar yang di hadapan, orang-orang musyrikin yang berada di hadapan melihat rupanya orang-orang Islam sedang diserang dari belakang. Maka Sayyidina Abu Sufyan radhiyallahu anhu juga sama-sama mengarahkan pasukannya untuk susul balik. Bendera diambil balik. Jadi bermakna second round, bendera diangkat balik. Subhanallah. Jadi itu yang berlaku, keadaan mereka itu jadi pucat kacir. Pasukan kaum musyrikin yang tadinya tidak teratur lagi serta pucat kacir menjadi teratur kembali dan mengepung tentera muslimin yang tadinya hampir memperoleh kemenangan. Jadi mereka sempat membuat barisan, mengatur strategi bagaimana nak membalas serangan orang-orang Islam ketika ini. Sementara orang-orang Muslim pula yang dikepung oleh orang-orang musyrikin keliling dia. Subhanallah, diserang di tengah-tengah. Baik. Seketika itu pasukan muslimin pula menjadi bingung serta didesak dengan hebat, terlebih lagi pihak penyerang masih lebih ramai tenteranya. Jadi kita bayangkan yang ada di antara orang Islam ini jumlahnya lebih dari 600 orang atau 700 orang kan? Termasuk dengan Nabi SAW 700 orang. Orang-orang musyrikin memang sudah banyak yang sudah mati. Sudah mati. Bermakna sudah lebih kurang dalam 2,000 lebih orang. Masih kalau nak compare 700 against 2,000 pun mesti banyak. 700 against 2,000 mesti banyak. Subhanallah, almost triple. Almost triple atau triple lah kita kata. Baik. Jadi mereka sudah mula bingung. Baik. Ketika itu Sayyidina Khalid bin Walid terus bergerak maju bersama pasukan yang menyerang dari arah belakang kaum muslimin bersama Ikrimah bin Abu Jahal, dan bahagian hadapan diserang kembali oleh kaum musyrikin yang diketuai oleh Sayyidina Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Pun belum masuk Islam ketika itu. Subhanallah. Zaman ni masih lagi pada tahun ketiga Hijrah. Sayyidina Khalid bin Walid ni masuk Islam kalau tak salah saya tahun ke-7 Hijrah. Atau tahun ke-6. Sayyidina Ikrimah pula masuk Islam pada pembukaan kota Mekah. Begitu juga dengan Sayyidina Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Baik. Setelah Nabi SAW memerhatikan keadaan sedemikian, baginda tahu bahawa nyawa pasukan muslimin sedang terancam dan perlu untuk melakukan sesuatu. Nabi SAW observing bagaimana tentera kaum musyrikin ini menyerang dari arah belakang. Dan orang-orang musyrikin ini mereka tak tahu kat mana Nabi berada. Tak tahu. Subhanallah. Pasal Nabi juga memakai baju besi. Jadi mereka tak jam. Pakai serban, mereka juga pakai serban. Subhanallah. Sehingga sebagai riwayat mengatakan apabila terjadinya kebingungan di antara orang-orang muslimin ketika itu, ada di antara orang-orang muslimin itu mereka sempat membunuh kaum muslimin yang lain. Pasal bingung. Pasal apa? Dah tak boleh nak cakap ini orang kafir ke ini orang Islam. Kalau tadinya mula-mula orang-orang Islam dapat dikenal kerana mereka itu datang daripada satu arah. Now sekarang sudah datang daripada dua arah, depan dan belakang. Dia sudah bercampur. Dan ada yang sempat membunuh di antara orang-orang Islam juga ketika ini. Subhanallah, tak sengaja terbunuh juga. Baik. Maka baginda memanggil kepada para sahabat untuk berkumpul bersama baginda, tetapi tidak semua yang mendengarnya kerana keributan perang yang berkecamuk. Nabi SAW memanggil para sahabat untuk berkumpul dengan Nabi. Bukan untuk para sahabat itu, bukan untuk menunjukkan Nabi ini bukan orang yang berani. Bukan bermakna Nabi panggil kumpul ni bermakna suruh sahabat-sahabat ni di depan Nabi, jaga Nabi jangan kena panas dan sebagainya. Tidak. Maknanya Nabi SAW sedang mengatur kembali strategi perang untuk berkumpul sama dengan Nabi SAW. Jadi kita bayangkan keadaan sedang pucat kacir, sedang ribut, belakang menyerang ke belakang, depan menyerang ke belakang, belakang menyerang ke depan. Subhanallah. Jadi tak semua sahabat yang dapat dengar suara Nabi SAW ketika itu. Tak dengar perintah. Mereka sibuk dengan berperang ketika itu.
Sehingga berkumpullah sebagai sahabat yang mendengar suara baginda sambil mempertahankan diri mereka untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila sahabat itu berkumpul dengan Nabi, mereka berkumpul sambil menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada diserang musuh. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada satu pun yang rasa kenapa kita harus ke tempat Nabi. Mereka tahu bahawa mereka inginkan satu untuk syahid. Jadi kalau mereka mati dalam pembela Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu memang satu perkara yang mereka nak. Jadi mereka tak terfikir kalau aku balik jumpa Nabi ni, apa kena bunuh, tak ada, tak kisah. Subhanallah. Salah seorang di antara para sahabat tersebut adalah Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Bermakna yang juga ada bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang pahlawan Islam yang gagah berani menghadapi kaum musyrikin tanpa rasa takut. Beliau ketika itu memegang bendera kaum muslimin dan sentiasa melindungi baginda daripada serangan musuh. Kita sedia maklum waktu awal-awal kita bicarakan tentang di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disiksa waktu di Mekah adalah Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, yang beliau ini disiksa oleh ibu dia sendiri. Subhanallah. Sehingga beliau dapat lari dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantar beliau untuk mengajarkan orang-orang Ansar setelah bai'ah Aqabah yang pertama. Jadi Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu Nabi nanti untuk memegang bendera kaum muslimin ketika itu. Dan beliau sempat juga melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada serangan musuh. Ketika itu Ibnu Qam'ah al-Laisi sedang menyerbu dengan kudanya ke kawasan pasukan muslimin untuk membunuh baginda sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang musyrik, Ibnu Qam'ah al-Laisi. Dia datang menyerbu dengan kudanya masuk ke arah kaum muslimin untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia melihat bendera perang dipegang oleh Sayyidina Mus'ab, dia langsung menyerang beliau lalu menebas tangan kanannya hingga putus. Dan bendera perang langsung dipegang dengan tangan kirinya sementara beliau membaca ayat wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalas min qabli rusul. Jadi bila dia melihat Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, nampaklah Sayyidina Mus'ab sedang memegang perang, bendera perang, dia langsung menebas tangan kanannya Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Subhanallah. Sayyidina Mus'ab radhiyallahu anhu dalam keadaan kesakitan sempat memegang bendera itu dengan tangan kirinya sambil membaca ayat ini yang dimana artinya, dan tidaklah Nabi Muhammad itu melainkan seorang rasul yang sebelumnya telah berlalu rasul-rasul yang lain. Surah Al-Imran ayat 144. Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Kemudian Ibnu Qam'ah menebas tangan kirinya, lalu bendera perang dipeluk ke dadanya dengan bahunya sambil membaca ayat tadi. Setelah itu Ibnu Qam'ah menikam dengan tombaknya hingga tembus ke belakang sehingga gugurlah beliau ketika itu. Subhanallah. Wallahu a'lam. Tadi kita akan lalu setelah perang Uhud nanti bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk mencari jasadnya Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Ibnu Qam'ah menyangka bahawa Sayyidina Mus'ab itu adalah baginda sallallahu alaihi wasallam kerana miripnya beliau dengan baginda sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Jadi Sayyidina Mus'ab ketika itu berpakaian baju besinya, perwatakannya itu benar-benar mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga orang confuse. Orang ingat ini betul-betul adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Menurut sebagai riwayat, Ibnu Qam'ah membunuh Sayyidina Mus'ab kerana beliau menghalang Ibnu Qam'ah daripada baginda, dan Ibnu Qam'ah sendiri tidak dapat mengenal baginda ketika itu. Kerana Nabi juga adalah tertutup dengan topi besi, dengan baju besi dan sebagainya. Subhanallah. Ala kulli hal, ketika itu dialah yang membunuh Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Setelah membunuh Sayyidina Mus'ab, dia langsung memekik beberapa kali, Rasulullah telah mati, Rasulullah telah mati. Dia memekiknya sambil berlari-lari ke hulu dan ke hilir di tengah peperangan. Subhanallah. Jadi Ibnu Qam'ah ini dia ibu-ibukan cerita bahawasanya dia dah berjaya untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu.
Subhanallah, lari ke ini untuk war-warkan. Ketika para sahabat mendengar suara Ibnu Qami'ah itu, pasukan muslimin semakin bingung sehingga ada di antara mereka yang saling menyerang sesama sendiri. Jadi ketika itu mereka sedang berperang, orang-orang muslim ini, mereka menjadi bingung. Ada yang macam bahasa kita macam terpaku sebentar. Betul ke berita ini? Betul ke apa yang sedang dikatakan oleh Ibnu Qami'ah ketika itu? Akhirnya terjadi perpecahan di antara kaum muslimin menjadi 3 golongan. Para sahabat terpecah menjadi 3 golongan. Sebahagian ada yang melarikan diri ke tempat yang dekat dengan Madinah, tetapi tidak terus masuk ke Madinah kerana malu. Mereka hanya menunggu pada sahabat yang lain sehingga perang selesai. Jadi golongan sahabat yang pertama tak banyak, mungkin kurang dari 10 orang. Mereka keluar, pergi lari kerana mendengarkan suaranya Ibnu Qami'ah ketika itu. Tapi dia tak masuk Madinah mereka ini. Mereka tunggu di satu tempat yang dekat dengan Madinah. Nanti bila para sahabat dah selesai perang, pulang ke Madinah, mereka nak join sama-sama. Baik. Golongan kedua pula tetap berperang dengan semangat dan hebat tanpa menghiraukan teriakan Ibnu Qami'ah itu. Yang kedua pula adalah golongan yang majoriti. Kebanyakan sahabat masa itu terus berperang, tak menghiraukan apa yang dicakapkan oleh Ibnu Qami'ah ketika itu. Ketika itu, Sayyidina Sa'id bin Dahdah radhiyallahu anhu berkata, "Wahai sekalian sahabatku, jika benar Nabi telah gugur, biarlah baginda dalam keadaan seperti itu, kerana hanya saja yang tidak akan, kerana Allah sahaja yang tidak akan mati selamanya. Oleh itu, berpeganglah kamu kepada agamamu dengan sekuatnya, nescaya Allah sendiri yang akan memberikan pertolongannya dan memberikan kemenangan buat kamu semua." Jadi sahabat yang tidak menghiraukan perkataan yang Ibnu Qami'ah ini mengatakan bahawasanya kalau memang betulan Nabi ini dibunuh, maka biarkan keadaan Nabi seperti ini. Kita masih ada tugas untuk terus berperang. Baik, berpeganglah kamu kepada agamamu dengan sekuatnya, nescaya Allah sendiri yang akan memberikan pertolongannya dan memberikan kemenangan buat kamu semua. Jadi sahabat ni, Sayyidina Sa'id radhiyallahu anhu, memberikan kata-kata semangat kepada sahabat-sahabat Nabi yang lain. Perkataan tersebut membangkitkan semangat kaum muslimin sehingga mereka kembali sedar dan berperang dengan penuh keyakinan. Mana-mana yang tadi yang terpaku, yang menjadi bingung, mereka mula sedar kembali. Terus kembali berperang dengan penuh keyakinan, menginginkan syahid ketika itu. Sebahagian lagi, jadi golongan yang ketiga, sebanyak 14 orang tetap teguh di tempat yang berdampingan dengan tempat Nabi. Mereka mempertahankan baginda dengan semangat yang luar biasa. Subhanallah. Ini 14 orang ni adalah pahlawan-pahlawan yang kalangan pada sahabat Nabi SAW. Tak menghiraukan nyawa mereka, yang mereka nak pastikan Nabi SAW selamat. Subhanallah. Mereka tidak merasa bingung kerana mereka tahu bahawa baginda masih hidup. Mereka terdiri daripada 7 orang muhajirin dan 7 orang sahabat Ansar. Di antara tentera muslimin yang berada di sekeliling tempat Nabi yang daripada kaum muhajirin adalah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, Sayyidina Zubair bin Awwam, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhum ajma'in. So ini 7 orang daripada kaum muhajirin. Sementara daripada kaum Ansar pula ada Sayyidina Abu Dujana, Sayyidina Al-Qubab bin Al-Munzir bin Munzir, Sayyidina Asim bin Sabit, Sayyidina Al-Harith bin Shamma, Sayyidina Sahal bin Hanif, Sayyidina Sa'ad bin Mu'az dan Sayyidina Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi 7 orang daripada golongan muhajirin, 7 orang daripada Ansar berada di sekeliling Nabi SAW. Baik. Selain 14 sahabat tersebut, ada lagi sahabat yang datang ke tempat baginda berada untuk melindungi baginda daripada serangan musuh. Kerana mereka tahu bahawasanya bendera perang setelah mana Sayyidina Mus'ab bin Umar radhiyallahu anhu gugur, diambil alih oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dan Sayyidina Ali juga berada di sampingan Nabi SAW. Jadi orang-orang musyrikin menyangka maknanya Nabi mesti ada kat situ. Sebab tu bendera berada di situ. Subhanallah. Itulah sebab mereka, orang-orang musyrikin mengejar orang-orang Islam ke tempat situ.
Baik. Jadi selain daripada ini 14 orang, Nabi juga ada sahabat-sahabat Nabi yang lain yang juga mendatangi atau melindungi Nabi daripada serangan musuh. Cuma mereka ni keluar ke depan ke belakang, ke hadapan ke belakang, ke hadapan ke belakang. Subhanallah. Sebagian kaum musyrikin yang sedang menyerang terdengar Sayyidina Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahawa baginda ada di tempat sekian. Lalu mereka terus menyerang ke tempat tersebut sehingga membuatkan para sahabat menangkis serangan mereka sekuat-kuatnya. Jadi kalau kita bayangkan yang ada dengan Nabi itu 14 orang, jadi orang-orang musyrik ini sudah lebih daripada 2,000 orang mendengar Nabi ada di tempat sekian, lalu mereka mengarahkan pasukan mereka untuk menyerang ke tempat tersebut. Subhanallah. Yang ke hadapan ke belakang seperti Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, Sayyidina Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, subhanallah. Ini semua orang-orang yang dijamin syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Mereka tidak mempedulikan diri mereka lagi asalkan musuh tidak dapat mendekati baginda, sehingga ada yang menemui ajalnya ketika itu. Jadi selain daripada 14 orang sahabat-sahabat Nabi yang datang juga berkumpul dengan Nabi, sehingga ada yang mengatakan ketika itu yang berada di sekeliling Nabi itu ada lebih kurang dalam 30 orang. 30 orang. Subhanallah. Jadi bila mana mereka berdepan dengan musuh, ada yang sudah menemui ajal ketika itu. Bahkan ada di antara mereka yang mengorbankan semangat dengan berkata, marilah kita berdiri dan mati sebagaimana mereka yang telah syahid. Begitulah keadaan para sahabat laksana benteng yang kuat dan sukar ditembusi. Subhanallah. Nabi SAW berada di tengah dan dijaga oleh para sahabat-sahabat Nabi ketika itu. Mereka ni para sahabat bila mana sanggup bahasa kita untuk melindungi Nabi ketika itu, mereka tahu bahawa mereka ini boleh melawan para musuh, berbekalkan pengalaman mereka sendiri, kekuatan mereka sendiri, ada yang besar, ada yang tinggi dan sebagainya. Mereka ini benar-benar melawan para orang-orang musyrikin yang hendak menyerang ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ketika itu, Sayyidina Abu Dujana yang berada di hadapan baginda dengan gagahnya menjaga baginda daripada panah musuh yang terus-menerus dilimpaskan ke tempat itu, sehingga belakangnya laksana landak kerana banyaknya panah yang tertancap di belakang. Subhanallah. Sayyidina Abu Dujana ni radhiyallahu anhu, beliau tak syahid dalam perang Uhud. Beliau syahid dalam peperangan menyerang Musailamah al-Kadzdzab pada silap saya. Setelah kepergian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun tertancap di belakangnya itu masih ada baju besi. Subhanallah, tapi ada yang kena di belakangnya. Subhanallah. Anas bin Nadhr dengan penuh keberanian menyerbu ke tengah-tengah peperangan untuk melawan dengan penuh iman. Ketika itu beliau bertemu dengan sahabat karibnya iaitu Sayyidina Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu dan berkata, "Wahai sahabatku, sesungguhnya aku telah tercium haruman syurga dari arah Uhud ini." Subhanallah. Setelah itu beliau meneruskan serangannya terhadap musuh, sehinggalah beliau gugur dalam keadaan syahid setelah tubuhnya mempunyai 70 luka tetakan pedang. Radhiyallahu anhu. Subhanallah. Ini pahlawan Nabi SAW. Diketahui mereka nak pastikan Nabi SAW selamat, mereka just join ke hadapan. Tak pedulilah kena serang, kena tetap. Jadi beliau ini syahid dalam keadaan 70 tetakan pedang di atas belakang badan. Subhanallah. Radhiyallahu anhu. Di dalam kekacauan peperangan, Sayyidina Hamzah berlawan dengan menggunakan 2 pedang di tangan kanannya dan kiri. Ini menjadikan kesukaran bagi pihak musuh untuk membunuhnya. Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, beliau ini merupakan bapa saudaranya Nabi SAW. Dan beliau ini adalah orang yang gagah, orang yang kuat. Jadi orang-orang lain biasanya itu berperang menggunakan pedang dan juga perisai, ada shield. Tapi Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, kiri dan kanan ini dua-dua pegang pedang. Kiri dan kanan ini dua-dua pegang pedang. Jadi musuh yang datang nak menyerang tak boleh nak membunuhnya. Subhanallah, quite impossible lah. Pada Sayyidina Hamzah ni ada 2 pedang di tangan kanan dan tangan kiri. Ketika itulah
Wahsy, seorang hamba yang telah dijanjikan kemerdekaan, jika dapat membunuh Sayyidina Hamzah, mula mengintai dari jauh bagaimana hendak membunuh Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Jadi Wahsy ini hanya datang menyertai pasukan kaum musyrikin dalam peperangan Uhud hanya dengan satu motif, iaitu untuk membunuh Sayyidina Hamzah. Kerana beliau dijanjikan kemerdekaan ketika itu kalau dapat membunuh Sayyidina Hamzah. Subhanallah. Jadi dia mengintai, dan Wahsy ini orang yang ahli dalam melontar tombak. Subhanallah. Sehinggalah beliau mendapat peluang untuk melemparkan tombaknya ke arah perutnya Sayyidina Hamzah. Lalu beliau melakukannya dengan kuat sehingga tembus tombak itu ke belakang. Subhanallah. Sayyidina Hamzah ini berperang. Wahsy lagi bersembunyi mengintai daripada jauh bagaimana hendak melemparkan tombaknya ke arah Sayyidina Hamzah. Jadi kerana satu di antara perkara yang mustahil dapat menembus Sayyidina Hamzah adalah kerana beliau ini juga seluruh badan ini juga diletakkan baju besi. Jadi tak tahu kat mana nak lontar ni tombak ni. Nak arah ke leher ada besinya di situ. Tangan ada besinya di situ. Kaki ada besi di situ. Semuanya ni ada baju besi. Tapi dalam keadaan Sayyidina Hamzah sedang membunuh orang-orang musyrikin di hadapan, kawasan bawah perutnya agak terangkat sedikit. Jadi itu yang Wahsy nampak ada opportunity untuk dia melemparkan tombaknya. Lalu ketika itulah dia melempar tombaknya dan tembus ke belakang Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Sayyidina Hamzah seakan tahu dari mana datangnya tombak itu, lalu berjalan menuju ke arah Wahsy, sehingga membuat dirinya ketakutan dan cuba hendak melarikan diri. Wahsy ni dalam keadaan ketakutan kerana dia tahu kalau berdepan dengan Sayyidina Hamzah ni confirm tak boleh lawan dia. Confirm dia pun akan mati. Jadi dia sudah mula takut kerana Sayyidina Hamzah bila sudah kena tombak masih lagi berjalan ke arah Wahsy ketika itu. Subhanallah. Tombaknya dekat perut ni, tembus ke belakang, berjalan lagi ke arah Wahsy ketika itu. Jadi cuba nak melarikan diri. Namun setelah beberapa langkah, Sayyidina Hamzah menjadi lemah lalu gugur sebagai syahid setelah membunuh 30 musuh radhiyallahu anhu. Setelah pembukaan Kota Mekah, Wahsy datang bersama sebahagian orang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memeluk Islam. Wahsy datang memeluk Islam. Lalu baginda bila dah masuk Islam, baginda memintanya untuk menerangkan bagaimanakah beliau dapat membunuh Sayyidina Hamzah dalam perang Uhud. Jadi beliau datang ke Masjid Nabawi, jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengucap semua. Nabi kata pada dia, ceritakan balik macam mana kau dapat bunuh Sayyidina Hamzah. Kerana Nabi tahu Sayyidina Hamzah ni pahlawan. Bukan sembarang orang yang boleh nak bertemu atau nak berduel, nak berlawan dengan Sayyidina Hamzah. Tapi sekarang ni Wahsy dapat membunuh Sayyidina Hamzah. Subhanallah. Wahsy lalu menceritakan baginda tentang pembunuhan itu sehingga mengalir air mata baginda. Lalu baginda berpesan untuk tidak sering menampakkan dirinya di hadapan baginda. Bila Wahsy ni cerita macam mana Sayyidina Hamzah gugur dalam perang Uhud, Nabi SAW berlinang air mata. Teringatkan Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Kita akan lalu nanti post setelah perang Uhud bagaimana hibanya Nabi SAW melihat jasad Sayyidina Hamzah. Sampai para sahabat mengatakan kami tidak pernah melihat Nabi menangis sesedih itu kecuali apabila Nabi melihat mayat bapa saudaranya Hamzah ketika itu. Subhanallah. Nabi sampai berkata kepada Wahsy, lepas ni jangan selalu nampakkan diri kamu di hadapan. Pasal apa? Nabi akan teringat balik. Nanti bahasa kita lah, maknanya kalau mood tu sedang baik, tiba-tiba akan bertukar mood kita. Subhanallah. Jadi Nabi beritahu pada Wahsy ketika itu. Wahsy kemudian berkata, aku tidak merasa tenang ketika itu sehingga aku dapat membunuh Musailamah Al-Kadzdzab, seorang Nabi palsu. Dengan tombak yang sama beliau gunakan membunuh Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Jadi Wahsy mengatakan bahawasanya setelah Nabi ucapkan sedemikian, diri pun tidak pernah merasa tenang. Tak pernah merasa tenang. Dan subhanallah, sehinggalah dia dapat membunuh Musailamah Al-Kadzdzab, seorang Nabi palsu. Jadi di zaman sahabat itu sudah ada Nabi palsu. Itu namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah
Al-Kazab ni pembohong, seorang pembohong. Jadi dia ni adalah Nabi palsu. Jadi Wahsy juga mempunyai motif yang sama, ada menyertai peperangan ketika itu hanya untuk membunuh Musailamah Al-Kazab saja. Jadi dia dapat menggunakan cara yang sama juga beliau ketika itu membunuh Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Jadi itulah kisah yang menyayatnya hati, apa yang berlaku terhadap Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, yang kita boleh nampak makam beliau itu di sampingnya itu Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, dan di sampingnya itu di Uhud Sayyidina Abdullah bin Jahsh radhiyallahu anhu. Subhanallah, saya kira sudah Isya. Jadi insyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan. Jadi minggu hadapan kita akan lalu terakhir, kemudian kita akan berhenti selama 2 minggu, dan insyaAllah saya akan berangkat untuk menggunakan umrah. Jadi setelah minggu depan kita akan cuti pelajaran sirah kita selama 2 minggu. Dan insyaAllah kita akan buka kembali pada 30 hari bulan. Kita akan cuti pada 16 dan 23. Kita akan buka kembali pada 30 hari bulan insyaAllah. Ini surah Warasilah tasbih kafar.